إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عليه السلام. وأصلهم وفروعهم الآخرين عنه ومن ينتسب إليهم أجمعين. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ke surat 7. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan bahawasanya al-hakimu bil isbati awin nafi imma syar'u wa imma al-adatu wa imma al-aqlu. Yang hukum dengan isbat, yang hukum dengan isbat itu atau dengan nafi itu, ada kalanya syarak dan ada kalanya adat dan ada kalanya akal. Maknanya hukum itu ataupun tempat pergantungan hukum itu ada 3.
tempat pergantungan hukum ada 3. Yang pertama, hukum syarak. Yang kedua, hukum adat. Yang ketiga, hukum akal. Maka dari kerana inilah bahagi hukum itu kepada 3. Bahagi pertama hukum syarak, dan kedua hukum adat, dan ketiga hukum akal. Maka hukum syarak itu wa huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit talabi awil ibahati wal wada'u lahuma. Baik, kata dia wa huwa khitabullah. Ini hukum syarak. Apa makna hukum syarak? Ini ta'rif hukum syarak. Maka hukum syarak itu, yakni ta'rif hukum syarak itu, pengertian hukum syarak itu, istilah hukum syarak itu, istilah atau pengertian atau ta'rif hukum syarak itu. Ni tanda buat tepi, matlubun tulis. Ni tanda. So orang tanya apa hukum syarak? Ini ta'rif hukum syarak. Wa huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bit talibi awil ibahati wal wada'i lahuma, gitu. Wal wada'i lahuma, yaitu tuntut Allah, yakni perintah Allah. Tuntut Allah, yakni perintah Allah, yang bergantung dengan segala perbuatan mukallaf, ada kalanya dengan talab. Apa talab? Yakni suruh. Talab maknanya suruh. Dan ada kalanya dengan ibahah. Apa ibahah? Pilihan. Pilihan, boleh buat pilihan. Dan ada kalanya dengan dihantarkan bagi keduanya. Maka masuk di dalam di dalam kata talab itu 4 perkara. Baik, ibahah ni dinamakan juga ikhtiyariyah. Hukum ikhtiyariyah. Terkadang disebut ibahah, terkadang disebut ikhtiyariyah, ataupun dikata mubah atau benda harus namanya. Benda pilihan, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau talab itu baik, dia kata maka masuk di dalam kata talab itu yakni perintah itu 4 perkara. Pertamanya ijabun, iaitu wajib.
Keduanya nadbun, iaitu sunat. Dan ketiga tahrimun, iaitu haram. Dan keempat makruhun, yakni larang yang tidak sampai had dosa. Fal ijabu talabul fa'li talaban jaziman kal imani billahi wa rusulihi wa qawaidil islami. Maka tuntut ijab itu, ijab itu maknanya wajib, tuntut berbuat akan sebagai tuntut yang putus, yakni tuntut yang mesti, yang tak dapat tidak. Yang putus maknanya yang mesti, yang tak dapat tidak. Seperti suruh beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dengan qawaidul Islam, yakni segala rukun Islam yang 5. Ini nama dia fal ijabu, maka yang wajib itu. Maknanya yang pertama-tama sekali wajib ialah beriman dengan Allah dan Rasul. Dan yang keduanya mengamalkan perintah-perintah hukum Islam. Jadi iman dan Islam itu yang paling dituntut di dalam agama. Baik. Habis ya. Bukan solat, iman dulu. Iman dulu, barulah datang perintah solat. Kita duk penting solat, iman tak penting. Tak sembahyang raya, marah, rasa macam berdosa tak sembahyang raya. Tapi tak ada tauhid, tak reti tauhid, tak pernah belajar akidah, tak rasa berdosa. Ini penyakit akhir zaman. Orang pentingkan yang sunat, tapi mereka meninggalkan yang wajib serta melakukan yang haram. Penyakit akhir zaman itu begitu. Orang pentingkan yang sunat. Apa dia yang penting sunat? Kenduri arwah. Penting sungguh kenduri arwah. Tapi tinggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Yang wajib ialah yang pertama, memelihara aurat. Contohnya semasa mengadakan majlis kenduri arwah. Kenduri arwah tu sunat, jaga aurat tu wajib. Yang sunat dipentingkan, yang wajib dilanggarkan. Buat kenduri arwah, campur-campur lelaki perempuan, agak-agak nak dapat ke pahala. Agak-agak nak dapat tak pahala. Yang nak dikirimkan kepada mayat dalam kubur, cara buat kenduri pun dah. Itulah dia. Yang sunat-sunat diperwajibkan, yang wajib ditinggalkan. Malam Jumaat pulun baca Yasin. Ramai orang datang masjid, surau baca Yasin. Malam Sabtu ada kuliah tauhid, adalah 4 orang 5 orang.
Yang lain semua tengok berita jam 8 di rumah. Baca Yasin yang sunat dipulun-pulun. Untuk ilmu yang wajib ditinggalkan. Inilah penyakit manusia yang beragama Islam di akhir zaman. Akhirnya amalan mereka itu jadi sia-sia, tak ada pahala, sebab meninggalkan kewajipan. Faham? Baik, habis. Wan nadbu talabul aqli talaban ghaira jazimin ka salatil fajri. Wan nadbu talabul fa'li talaban ghaira jazimin ka salatil fajri. Dan yang nadab, dan yang sunat. Nadbun disebut juga, sunat dikatakan juga nadbun. Mandubun, yang disunatkan. Nadbun, kesunatan. Dan yang nadbun, tuntut perbuat akan sebagai tuntut yang tiada putus. Seperti tuntut suruh sembahyang sunat subuh. Wa ta'rimu talabul kaffi wa ta'rimu talabul kaffi anil fi'li talaban jaziman kasyurbil khamri. Dan yang tahrim itu tuntut tegah, yakni tuntut larangan daripada perbuat akan sebagai tuntut yang putus, seperti minum arak. Tahrim maknanya yang diharamkan, keharaman. Ya, tahrim maknanya keharaman atau pengharaman. Wal karahatu talabul kaffi anil fi'li talaban ghaira jazimin ka qiraatil qur'ani fir ruku'i. Dan yang karahah itu, yakni makruh itu, tuntut tegah daripada perbuat akan sebagai tuntut yang tiada putus, seperti membaca Quran di dalam rukuk. Rukuk makruh baca Quran. Kalau baca juga batal tak? Tak batal, tapi tak dapat pahala pun. Jadi kalau orang tanya kat mana makruh baca Quran, baca Quran ni sunat, tapi ada juga waktu yang makruh dia baca Quran. Antaranya ialah baca Quran di dalam rokok. Tak disuruh kita baca Quran dalam rokok. Dan makna ibahah itu hiya adinu syar'i, bukan
Hiya iznu syar'i itu. Hiya iznu syar'i fil fi'li wa tarki min ghairi tarjihin li ahadahima. Tengok boleh. Buh barih molek. Hiya iznu syar'i fil fi'li wa tarki min ghairi tarjihin li ahadihim li ahadahima. Li ahadihima. Baik, habis. Iaitu ibarat daripada mengharuskan oleh syarak pada berbuat dan meninggalkan dia. Dengan ketiadaan berat salah satu daripada keduanya atas yang lainnya. Mana kata syarak tidak mengharamkan, tidak pula mewajibkan. Sunat tak syarak tak mengharamkan, syarak juga tidak mewajibkan. Kau suka nak buat ke tidak? Benda ni harus. Apa dia? Dia buat contoh seperti memakan roti dan memakai kain benang. Kau nak pakai kain plastik pun tak apa. Tak apa, tak salah. Harus. Baik. Itu namanya hukum syarak. Jadi hukum syarak hukum syarak ada 5 dalam mazhab kita Syafi'i. Hukum syarak ada 5: wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Ni semua orang tahu dah, banyak kali dah cerita. Kalau dalam mazhab Hanafi dia tambah lagi 2, iaitu sah dan batal. Baik, sambung dan makna al-wad'u nak urai sikit mengenai ijabu. Tulis kalimah ijabu. Alif ya, jim, alif ba. Ijab. Orang kata ijab dan qabul contohnya. Ijab, asal mana ijab? Kan atas dia tulis fal ijabu. Fal ijabu ijab ni asal makna ijab, maknanya pengesahan. Macam kita kata ijab dan qabul, pengesahan. Qabul, penerimaan. Dia mengesahkan dia nak kahwin,
Ijab dan qabul orang kata. Bapa ni dia akadkan nikah. Wahai Fulan bin Fulan, aku nikah akan dikau dengan anakku Minah binti Kelabu, akulah Kelabu, dengan mas kahwin RM25 hutang. Tu namanya apa? Ijab. Kemudian pengantin laki-laki dia akan terima pengesahan tu dengan kata, aku terima nikah. Sah tak? Sah. Itu namanya qabul, penerimaan. Jadi ijab pengesahan, qabul penerimaan. Jadi asal makna ijab tu ialah pengesahan. Faham? Kadang-kadang kita jumpa pula kalimah wajibun. Wajibun, waw alif jim ba. Apa maksud wajibun? Wajibun maknanya yang mesti. Wajibun maknanya yang mesti. Kalau hukum syarak yang mesti buat. Kalau hukum akal yang mesti ada. Tu kata wajibun. Kena istilah-istilah dulu. Esok jumpa dalam kitab Jawi ke, kitab Arab ke, kalau kita dah faham dah. Kalau wajibun maknanya yang mesti ada, yang mesti. Kalau hukum syarak yang mesti buat. Kalau hukum akal yang mesti ada. Allah tu wajib, yang ini wajib ada. Mayang itu wajib, ini wajib buat. Faham? Faham gua saya tanya hang. Faham? Satu lagi kalimahnya wujubun. Waw jim waw ba. Wujubun. Wujubun ni, wujubun waw jim waw ba, dia boleh jadi isim fa'il dan dia juga boleh jadi isim masdar. Wujubun. Wujubun ni apa maknanya? Kalau isim fa'il yang wajib. Kalau isim masdar kemestian. Wujubun makna kemestian. Kalau wajib yang mesti. Kalau wujubun kemestian. Wujubun ni dengan makna isim masdar kemestian. Kalau dengan makna isim fa'il yang mesti. Faham? Habis. Kita jumpa dalam kitab Tauhid ni dua ejaan dia. Kadang-kadang kita jumpa wajibun, kadang-kadang kita jumpa wujubun, bukan? Bukan? Apa baca tak kitab? Hafal tak kitab Ummul Barahin? Siapa yang hafal? Baca pun tak. Hafal apa? Satu lagi istihalah dan mustahil.
Kita akan jumpa kalimah istihalah. Kita akan jumpa kalimah mustahil. Tadi wajib dengan wujub. Ni istihalah dengan mustahil. Apa dia istihalah? Istihalah ini, istihalah istihalah ni maknanya yang tidak mungkin. Istihalah ni maknanya kata tidak mungkin. Atau kata istihalah. Istihalah ni tidak mungkin. Kalau mustahil, mustahil tu yang tidak mungkin. Istihalah tidak mungkin. Kalau mustahil itu yang tidak mungkin. Jadi istihalah ni isim masdar. Kalau mustahil isim siapa? Isim fa'il. Tanyalah. Seorang dia reti. Dia semua tidur. Tak hafal. Suruh hafal tak mau hafal. Kalimah tak kenal. Baik. Kadang-kadang kita jumpa pula dalam kitab dia tulis mujibun. Wajib, wujub, mujib. Pernah jumpa tak? Mujibun. Mujibun. Apa maksud mujibun? Mim waw jim ba. Mujibun. Mujibun maknanya penyebab. Ataupun orang Melayu, orang kita panggil hari ni apa dia? Motif. Motif ya. Motif tu motif. Apa dia motif? Motif ni penyebab lah. Apa penyebab dia main sini? Apa motif dia main sini? Oh, dia nak siasat. Pasal dia nak siasat, habis dia kerja polis. Tu kan budak pondok ni siap dadah. Dah mai siasat rupanya minum dadih. Dia silap baca. Baik. Boleh apa? Hafal kalimah tu. Ijab, wajib, wujub, mujib. Besok kalau jumpa kalimah yang seumpama dengannya, kita dah boleh buh makna dah. Dengan syarat dia faham tasrif. Dia ada hafal tasrif. Kalau tak hafal tasrif, tak mahir tasrif, mana nak buh makna? Jadi kena mahir tasrif dulu, baru boleh bubuh makna kalimah. Faham? Nanti dia tanya pasal apa? Kat atas dia tulis istihalah, kat bawah dia tulis mustahil. Istihalah dalam kalimah ilmu tauhid maknanya tidak mungkin. Istihalah dalam bab fiqh iaitu binatang. Istihalah dalam bab fiqh ada lain pula. Ada satu istilah dalam fiqh dia tulis istihalah. Istihalah ni iaitu benda najis yang bertukar sifat kenajisannya yang menjadi suci
dengan sebab penukaran sifat tersebut. Itu istialah dalam bab fiqh. Ya, perkara yang asalnya najis menjadi suci dengan sebab bertukar sifat. Macam mana? Contoh dia istialah. Contohnya seperti baja tai kambing. Baja tai kambing ni najis ke tidak? Baja tai kambing najis tak? Nama pun tai najis. Tai yang tak najis tai minyak. Tai hidung najis tak? Siapa kata tai hidung najis? Kat dengar. Angkatlah tangan nak tengok. Siapa kata najis? Siapa kata tak najis? Dua-dua najis pun angkat, tak najis pun angkat. Siapa kata tak najis? Tu dia. Tai hidung ni tak najis. Tai hidung tak najis, dia tak macam tai punggung, faham? Tai punggung najis, tai hidung tak najis, tai mata tak najis, tai telinga tak najis, tai gigi tak najis. Jangan buat tai sudah. Siapa buat tai? Tidur. Tu buat tai. Buat tai mata. Tai hidung, tai telinga, tai mata tu tak najis, tapi ia cemar. Cemar ni maknanya kotor. Kita haram menelannya. Telan tai hidung, telan hingus contohnya. Haram. Haram bukan sebab najis. Haram sebab boleh mendatangkan mudarat. Kerana pada hingus tu ada 99% kuman yang boleh menyebabkan mudarat. Tengah orang yang kena sesama tu dia sedut hingus dia. Telan tu. Dah. Pocendol. Semua ni bagus sebenarnya. Bersin ni bagus. Nabi suka bersin. Uhibbul attash. Aku suka bersin. Jadi kalau bersin, jangan terus makan ubat. Biar 3 hari dulu. Minum air cukup. Bila bersin ni, minum air. Minum air banyak. Dia bagus bersin tu. Setiap kali kita bersin, jantung kita berhenti rehat sebentar. Banyak kali bersin, ada banyak berhenti rehat. Adalah sikit dia rehat. Jadi kalau orang jarang bersin, jantung dia tak berehat. Jadi untung orang selalu bersin, umur dia panjang. Kan? Macam orang juga kerja tak rehat, cepat padam. Kerja kena rehat, barulah sihat. Baik. Tai kambing adalah najis. Bila kita ambil tai kambing, letak dekat pokok. Pokok apa contohnya? Pokok betik. Buat baja pokok betik. Kemudian baja tu nanti dia masuk ke dalam tanah. Kemudian dia masuk dalam akar.
akar tu sedut dia. Kemudian metabolisme, proses penukaran sifat dalam tanah dan dalam batang pokok betik itu menjadi bunga, lalu menjadi buah betik yang sedap dimakan. Yang asalnya tai kambing kan jadi buah betik, sedap pula makan. Asal najis jadi suci. Asal najis jadi suci. Dari tai jadi buah, dari tai jadi buah. Maka tu dinamakan istihalah. Apa dia? Proses dari najis sampai jadi bersih, maka hukumnya halal. Dia istilah istihalah. Dalam fiqh hukumnya halal. Maka menurut istihalah bagi Imam Syafi'i, mazhab kita Syafi'i kata dia mestilah melalui proses penukaran sifat, seperti proses metabolisme tanah yang menukarkan sifat ketahian kambingnya masuk ke akar, masuk pula dalam batang pokok, lalu jadi buah. Bertukar tak sifat dia? Dia betik kambing jadi buah, tukar. Itulah kata istihalah yang halal, tapi makruh dimakan. Kata setengah ulama tidak molek. Kurang molek kita buat kita makan buah dari baja pokoknya yang najis, tapi taklah sampai haram. Kurang molek untuk otak dan badan. Sebab tu orang suka makan buah limau tambun, otak dia sengit. Pasal makan buah limau tambun yang bajanya tai khinzir. Orang pergi Perak, singgah kejap kat Tambun Ipoh, beli buah limau tambun, lama-lama otak dia sengit. Faham? Jadi jangan singgahlah kat Tambun, takut jadi tambun, otak jadi sengit. Tak mau cerita panjang-panjang sakit orang marah. Baik. Ni saya cerita ni limau tambun. Nanti ada orang pula report dekat PM, kata saya hina orang Tambun. Saya cerita ni buat limau tambun, bukan orang Tambun. Marah pula sakit orang tu, kau salah faham. Ni saya cerita limau tambun yang diletak baja tai khinzir. Bila makan buah limau itu, otak dia jadi sengit. Pasal apa? Syarak kata tak molek, dia boleh rosak otak. Sebab tu syarak kata makruh kita letak najis sebagai baja pokok buah-buahan untuk dimakan. Buah gajah pokok getah tak apa lah, baja pokok getah tak apa, pokok makan jangan. Tu faham balik. Sehari dia kata, oh ustaz ni kutuk PM, dia ambil calon kat Tambun. Ni tak pernah mengenal dengan calon kat Tambun. Ni cerita buah limau tambun. Saya orang Perak, saya tahu lah. Baik. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham tak apa? Takut orang hak dengar FB tak faham, tolong bagi faham. Sehari polis mari pula sini. Baik. Itu nama istihalah dalam mazhab kita Syafi'i. Berbeza istihalah dalam Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri, dia kata istihalah itu apabila bertukar sesuatu sifat
kepada perkara yang lain walaupun tidak melalui proses metabolisme. Contohnya macam mana? Contohnya tulang babi. Tulang babi dicampur dengan tanah, dibuat seramik, dijadikan pinggan. Maka digunakan pinggan untuk makan nasi. Maka pada pinggan tu dah tak ada dah nampak tulang babi. Maka tu namanya istihalah. Maka pendapat Abu Daud Az-Zahiri ini ditolak oleh kebanyakan ulama fiqh. Kerana apa? Kerana tulang babi itu bukannya dia hilang. Dia cuma tak nampak sebab dihancurkan dan dia campur, diadun dengan tanah jadi seramik. Maka itu tak jadi istihalah. Dia tetap najis. Najis yang bercampur dengan tanah. Maka haram kita orang Islam menggunakan tempat makan seperti pinggan, cawan. Maka jaga-jaga hati-hati membeli pinggan, cawan, seramik dari Cina. Takut dia dah campur dengan tulang babi. Dulu pernah satu ketika Jakim kata tak apa harus. Pelik saya tengok. Pasti pakai mazhab apa? Yang saya tahu kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak boleh. Yang kata boleh tu mazhab Daud Az-Zahiri. Dan kita Malaysia tak mengguna pakai mazhab Daud Az-Zahiri, melainkan yang duk guna tu orang Wahabi. Barangkali lah kot masa tu dalam Jakim ada puak Wahabi yang duk halalkan benda yang pada mazhab kita tu haram, yang duk kata tak najis pada pahaman dia, yang pada kita Imam Syafi'i adalah najis. Maka jaga molek, takut terkena yang haram. Itu namanya istihalah. Faham? Faham istihalah mazhab kita Syafi'i, faham istihalah mazhab Wahabi. Lepas tu orang Wahabi kata, ya, orang Wahabi kata lemak babi masuk dalam vaksin tak jadi haram. Pasal apa? Bagi dia, bila dah bercampur dengan sesuatu tak nampak lemak kebabi-babiannya, maka tu hukumnya istihalah. Itu faham orang Wahabi, bukan orang mazhab Syafi'i. Jaga molek. Kita mazhab apa? Jangan tak kenal mazhab sendiri. Wahabi kata boleh, kita tetap kata tak boleh. Ibaratnya ini periuk, masak daging lembu seperiuk, tiba-tiba masuk seketul daging babi, tak nampak dah. Mutan najis tak? Mutan najis kan najis? Ya, kita tak boleh lah makan. Orang Wahabi barangkali dia kata boleh sebab tak nampak babi. Mau barangkali lah kot. Baik. Jadi kita kena faham mazhab kita. Itu namanya isti'alah. Ada satu lagi, nama dia Jallalah. Jim, lam alif, lam ta marbutah. Jallalah ni ada dua makna. Yang satu ismul Jallalah, nama kebesaran bagi Allah. Satu lagi istilah dalam fiqh, dalam tauhid tu. Jallalah dalam istilah ilmu tauhid, nama kebesaran bagi Allah. Satu lagi Jallalah pada istilah hukum fiqh. Apa dia? Iaitu binatang halal
dimakan yang memakan najis, seperti ikan keli makan perut khinzir contohnya, makan tai ayam, makan tai. Ya. Jadi apa hukum kita memakannya? Kita makan binatang yang halal dimakan, yang mana dia tu makan najis. Ayam kampung makan tai, sedap pun makan tai, habis. Sedap apa tu yang sedap makan daging ayam kampung? Tai pun dia makan, cacing dia makan. Bukan? Ada biawak mati, biawak tu boleh makan. Ayam pelik makan semua. No? Hebat ayam. Sedap makan ayam. Tapi dia makan tai. Kita makan dia boleh tak? Boleh. Halal. Walaupun dia makan najis. Sebab tu nama dia apa? Binatang jalalah. Ikan keli makan tai. Makan ikan keli makan apa? Perut khinzir. Kita pergi mancing, dapat? Boleh tak kita makan? Boleh tak? Boleh. Halal. Halal tu dengan syarat. Apa dia dengan syarat? Syaratnya pada dagingnya tidak berbau kebabi-babian. Tidak berbau kebabi-babian. Kalau berbau, maka jadi haram dimakan. Jadilah jalalah tadi dah jadi binatang yang najis, yang haram dimakan. Baik, lagi dia tak bau. Tak bau. Khinzir itu tak bau babi itu, maka halal lah dimakan. Itu namanya binatang jalalah. Baik. Faham istilah itu ya. Itu dalam bab fiqh. Baik, habis. Macam mana kalau tak nak bagi makruh daripada memakan binatang jalalah tadi? Dalam kitab Al-Baijuri dia ada cerita kalau binatang itu adalah binatang yang tubuhnya besar, seperti unta atau lembu atau kerbau, yang makan najis masa hidupnya, seperti dia minum arak, air dia tuan bagi minum arak, maka bila kita nak sembelih dia, macam kuda racing, kuda yang masuk racing tu, orang bagi minum arak biar dia kuat lari. Jadi bila dia dah pencin daripada pelumba lari, dia dijual murah-murah. Dijual lah murah-murah, 5,000, 10,000, 3,000 pun ada. Asalnya puluh-puluh ribu seekor, 100,000 pun ada. Kuda ni dalam mazhab kita halal, tapi sebab dia minum benda najis tadi, makruh dimakan. Maka untuk menghilangkan kemakruhan itu, kalau binatang itu besar seperti unta, lembu, kerbau, apa lagi, kuda, maka hendaklah diberi makan benda yang bersih selama 40 hari. 40 hari kena bagi makan benda yang
bersih. Bagi makan burger. Boleh ke? Bagi makan yang bersih, bagi makan rumput-rumput yang bersih, bagi makan nasi, bubur kacang, selama 40 hari, biar bertukarlah dagingnya yang diresapi benda najis tadi, diresapi pula dengan benda-benda yang suci, yang bersih. Maka kita makan pun jadi bersih, otak kita jadi cerdik, taklah jadi bengap. Tahu? Bengap kat mana? Bengap tak boleh masuk agama. Itu masuk kata bengap. Ini dia kata pula orang kafir banyak cerdik-cerdik. Kenapa dia makan haram pun menjadi cerdik? Masuk kata bengap, rosak otak. Dia tak boleh terima kebenaran Islam. Dia tak boleh terima kebenaran keimanan. Sebab najis masuk dalam badan. Dia tetap pandai. Dia jadi businessman, dia jadi toki jutawan, billionaire, dan sebagainya. Tapi dia tak boleh masuk iman dalam dada. Itu kalau binatang besar. Kalau binatangnya kurang besar, seperti kambing, kibas yang makan benda najis tadi, maka kita nak menghilangkan kemakruhan dari terus menyembelih dan dimakan, hendaklah diberi makan yang bersih dulu selama 30 hari. Ini disebut dalam kitab Baijuri. Ada orang pula, orang Bangkang pula, dengan kitab sebut. Kan saya kata, kalau binatang tu kecil seperti ayam, itik, cuba tengok itik. Itik habis dia sudu habis. Tahu limbah-limbah, air limbah kotor-kotor. Dia sudu. Habis limbah. Cacing memasuk dalam perut dia. Lepas tu dia kena sedap dia dah. Lepas tu kita tangkap sembelih dia makan. Makruh. Duduk makan kotor. Makan bagi makan nasi basi. Jadi kalau kita nak sembelih dia, hendaklah kita beli terlebih dahulu bagi makan dia yang bersih-bersih selama 7 hari. Kita kurung dia, ya, bagi mandi hari-hari itik tadi. Kemudian kita bagi makan burger, bagi makan roti john, yang bersih-bersih. Bagi makan roti gardennya, bukan? Bagi makan nasi biryani. Dia bersih lah makan. Lepas tu barulah kita sembelih. Hilanglah kemakruhannya. Barulah otak cepat dapat ngaji. Ngaji cepat dapat. Faham? Kalau ikan keli tadi, ikan keli ke ikan tilapia ke ikan apa, saya pernah tangkap ikan tilapia di Sungai Bangi beberapa tahun yang lalu. Saya pergi tahan jala, tahan pukat dekat Sungai Bangi, tepi taman apa ada. Saya pergi malam dengan kawan saya orang Kelantan, pergi tahan pukat. Dapatlah 2 guni. Oh, banyak. Nak pergi? Nak pergi jom. Lama dah saya tak pergi. Dapat 2 guni. Saya dapat 2 guni, bawa balik rumah. Lepas tu saya duduk kat kampung Labuan Dagang dan berkhidmat kejap, tolong sahabat saya di Pondok Bustanul Arifin. Kebetulan pada masa tu Pondok Bustanul Arifin dia buat summer camp untuk budak-budak cuti sekolah. Jadi dia dapat sampai 2 guni, makan tak terhabis, hantar ke pondok lah. 2 guni dapat. Banyak. Ya. Tahu cara buat laguna? Tak boleh ajar. Main kambing sekor.
Ni orang mancing dah tahu lah. Dekat mancing seekor 2 ekor malas aku. Ni saya kalau pergi main guni-guni kalau pergi tangkap empat kotor tangan, tangkap dapat 2-3 ekor, balik beli empat kotor tangan. Leceh. Kali pergi 2 guni je dapat. Oh main. Ustaz baca ayat apa? Ada. Ayat dia jala lah dengan buluh. Jadi dah balik, ikan tu dia bau diesel, dia bau macam diesel. Tak tahu lepas sebab apa bau diesel. Orang sungai tu basuh minyak diesel ke apa ada tu. Dah dibasuh, direndam pun boleh berbau je diesel. Nak pergi bela tu pun dah mati lah. Akhirnya digoreng, makan juga. No? Sedap juga. Diesel tak diesel lah, dah goreng makan lah. Saya ingat lagi dah tu. Lepas tu sebab dia bau diesel tak pergi dah, malas nak pergi. Baik. Tu pergi sungai, belum pergi laut tu. Pergi laut ke tak balik lah. Syok tengok ikan. Baik. Jadi kalau dapat ikan yang macam tu, jangan makan lagi. Tengok bau. Ya, simpan dulu dalam tangki air yang bersih. Kalau dalam sungai, simpan dalam sungai. Tapi jangan lambat baik. Jangan lambat baik ambil. Lambat ambil, orang tolong ambil. Letak dalam bubu. Kemudian letak dalam 3 hari, nanti bawa balik makan. Kalau ikan ni kena disucikan, nak bersihkan dia daripada jadalah tadi selama 3 hari. Jadi itu kata dalam kitab Al-Baijuri. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitab, kalau tak saya ingatan saya, dalam kitab Al-Muhazzab. Kitab Al-Muhazzab kata Imam Nawawi tak dikirakan berapa harinya, tapi dikirakan sekira-kira hilanglah, ya, kesan-kesan najis di dalam perutnya dan darah dagingnya, maka hilanglah kemakruhannya. Nah, jadi ada 2 lah pendapat ulama. Satu dalam kitab Bajuri, satu dalam kitab Al-Muhazzab, kitab Imam Nawawi. Baik, habis. Jadi kalau orang membantah, bantahlah ulama. Saya sebut ya. Saya kata tu dah khilaf ulama. Baik, wallahu a'lam. Tu faham istilah wajib, wujub, mujib, ijab, istihalah, ya, mustahil, istihalah pada fiqh, istihalah pada tauhid. Faham? Adapun istihalah, mustahil, semua tu asal dari satu kalimah halun, alif lam, hal. Apa maksud hal? Engkau apa hal? Engkau apa hal? Hal boleh dengan makna keadaan ataupun situasi. Hal boleh dengan makna kosong atau kekosongan. Haliyatun, ya, kekosongan. Hal juga boleh dengan makna orang yang berhutang, muhalun. Hal juga boleh dengan makna apa nama ni, kita panggil lecah. Lecah tu lecah. Lecah pun tak tahu. Small pool on the ground. Understand? Tu. Small pool on the ground.
Kau lagi tak faham Ustaz, kau cakap Perancis pula. Lecah, orang panggil apa lecah? Orang sini panggil apa lecah? Becak. Becak tu. Becak apa dia tak tahu. Kau sudah. Becok tu becok. Becok pun dia tak tahu. Tak tahu nak cakap lah. Tolong translate lah. Baik. Itulah dia istilah-istilah. Tak faham sudah. Tak kerti dah nak cakap. Cakap Melayu sedikit. Kita berhenti dah sekat tu. Kemudian katanya dan makna al-wad'u ila akhirih wallahu a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله